Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bukan sahaja telah memperkaya negara, bahkan juga menyumbang kepada kemajuan kolektif masyarakat global. Bertitah semasa berangkat ke majlis resepsi sempena memperingati ulang tahun ke-40 keahlian negara Brunei Darussalam dalam PBB, Baginda mengimbas kembali keahlian penting negara Brunei Darussalam ke pentas global sebagai anggota ke-159 PBB pada tahun 1984 dengan menyertai forum paling berprestij bagi masyarakat antarabangsa bagi kerjasama dan diplomasi. Pada tahun yang sama, titah Baginda negara Brunei Darussalam juga menjadi ahli kepada ASEAN mengukuhkan lagi hubungan serantau dan kedudukan globalnya. Keahlian-keahlian itu menandakan detik penting bagi negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara kecil dalam mendorong ke arah penglibatan yang bermakna dalam hubungan antarabangsa. Majlis resepsi berlangsung di Ibu Pejabat PBB, New York, Amerika Syarikat. Keberangkatan tiba Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. As a UN member, Brunei Darussalam has significantly benefited from collaboration in sustainable development, educational advancement, and global public health. Our participation has not only enriched our country, but also contributed to the collective progress of the global community. We also take pride in our contributions to the UN and the numerous milestones we have achieved together through peacekeeping missions, advocacy for poverty alleviation, and inclusive education for all nations. As we meet in this historic hall, we stand at a fundamental moment. The challenges before us are immense, but our collective resolve and strength remain unwavering. Notwithstanding that, I assure you of Brunei Darussalam's commitment to continue working closely with all esteemed UN member states to ensure a better future for our people. Majlis resepsi turut dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan, wakil-wakil negara dan kerajaan, orang-orang kenamaan dari negara-negara anggota PBB serta organisasi-organisasi antarabangsa.
Negara Brunei Darussalam menyertai PBB sebagai negara ahli ke-159 semasa sesi ke-39 Perhimpunan Agong PBB pada 21 September 1984. Keahlian negara Brunei Darussalam menyediakan peluang sebagai sebuah negara kecil yang memainkan peranan penting di arena antarabangsa serta menyumbang kepada keamanan dan keselamatan antarabangsa, kemakmuran dan kestabilan global. Yes, Paul. Selesai majlis resepsi Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik dari New York, Amerika Syarikat. Berangkat mengiringi Kebahdulian Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Waradatul Bolkiah. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa John F. Kennedy bagi menyembahkan selamat berangkat Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Perkara Menjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Sarbini bin Haji Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Amerika Syarikat, dan Dayang Izzat Hayati binti Haji Zakaria, Pemangku Wakil Tetap ke PBB di New York. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan pingat bagi acara Boys Dulian A kategori Taulu, Kejohanan Dunia Wushu Remaja ke-9. Kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Acara Boys Dulian A disertai oleh 9 buah negara dengan negara Brunei Darussalam diwakili oleh Walid Lekar dan Abel Wen Yu Lim. Manakala dalam acara Girls Nang Kuan Si, negara diwakili oleh Gwen Yan Sili. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian pingat bagi acara Boys Dulian A. Pingat emas dimenangi oleh peserta dari Ukraine, peserta dari Hong Kong, China meraih pingat perak dan peserta dari Republik Singapura pula meraih pingat gangsa. Bagi acara Girls Dulian A, penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara dimenangi oleh peserta dari Hong Kong, China, dan acara Girls Nang Kuan Si pula dimenangi oleh peserta dari Hong Kong, China.
Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pagi ini di Dewan Utama Berkshire Taridak di Polo. Bagi memastikan majlis berjalan lancar, petang kemarin diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan yang berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tahun ini majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Tahun ini negara Brunei Darussalam merayakan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 menandakan hubungan yang kokoh dengan China sebagai rakan kongsi dalam pembangunan. Kerjasama antara kedua-dua negara terus diperkukuh melalui saling membantu semasa pandemik COVID dan perdagangan dua hala yang mencapai $1.53 bilion AS pada separuh pertama tahun ini meningkat 27.6%. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini semasa majlis resepsi merayakan ulang tahun ke-75 pengasasan Republik Rakyat China. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir mewakili Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tuan Yang Terutama Xiao Janggu berkata, sebagai penghormatan kepada Hari Kebangsaan negara ini, projek seperti Petrokimia Heng Yi dan ekspor produk akuatik Brunei ke China menunjukkan hasil positif. Penyertaan aktif dalam ekspor China ASEAN juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempromosikan keamanan dan kemakmuran bersama di rantau ini selama 40 tahun yang lalu. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan ceramah khas sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir Dato' Seri Paduka Abang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah khas antara lain menekankan kepentingan maqasid syariah yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dipelihara dengan menerapkan nilai murni dan ilmu pengetahuan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis dikendalikan bersama oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Penyelidikan Brunei. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC Brunei bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi menganjurkan Forum Ekonomi Digital Brunei 2024. Forum diadakan di sebuah hotel di Kuala. Dalam ucap tamannya Abang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi menyentuh tentang Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 dengan visi untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar melalui transformasi digital. Forum antaranya membincangkan hak pembayaran digital nasional dan peluang yang akan diberikan kepada ekonomi Brunei, dan forum juga menyumbang kepada Wawasan Brunei 2035 yang bertujuan bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai ekonomi yang dinamik dan mampan menjelang 2035.
Mesyuarat Sekretariat Pertama Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABIM telah membincangkan dan merancang beberapa program dan kegiatan baharu MABIM untuk diusulkan kepada Forum Ketua MABIM 2025 yang akan diadakan di negara ini tahun depan. Berlangsung selama 2 hari, mesyuarat diadakan di sebuah hotel Bandar Seri Begawan. Mesyuarat berakhir dengan penandatanganan laporan mesyuarat semasa ditemu bual Pegawai Bahasa Kanan Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam berkata program baharu yang dirancang akan memberi manfaat lebih luas kepada negara-negara anggota MABIM dan luar anggota MABIM. Beberapa kegiatan baru seperti penataran korpus, leksikografi dan juga leksikologi juga dicadangkan. Juga kita ada mencadangkan penempatan pegawai ataupun dalam bahasa Indonesianya magang bahasa kepada ketiga-tiga anggota negara MABIM. Makmal Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Daerah Temburong mengadakan kempen derma darah di hospital berkenaan. Kempen bertujuan untuk membantu menambahkan tabung darah bagi keperluan sesiapa sahaja yang memerlukannya di samping membantu menambah bekalan darah bagi makmal hospital berkenaan. 2 warga negara asing ditahan dalam operasi kabat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait. Operasi tertumpu di sebuah rumah sewa di Mukim Kuala Belait. Kedua-dua pesalah dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut setelah gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Salah seorang daripada pesalah juga dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Immigration mansuh. Sukan, kejohanan dunia wushu remaja ke-9 membuka tiranya kemarin di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas dianjurkan oleh Persekutuan Wushu Antarabangsa IWUF. Kejohanan akan berlangsung selama 5 hari sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. 507 atlet wushu dari 50 buah negara akan menyertai kejohanan yang mempertandingkan 2 kategori iaitu taulu dan sanda. Negara Brunei Darussalam meraih pingat perak petang kemarin dalam acara Boys Changkuan B kategori taulu pada kejohanan dunia wushu remaja ke-9. Negara diwakili oleh Walid Lekar berhasil mengutip 9.220 mata. Pingat emas disandang oleh peserta dari Republik Rakyat China dan pingat gangsa pula diraih oleh peserta dari Macau, China. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Usaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara itu, kategori sanda bagi kejohanan dunia wushu remaja ke-9 berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Beberapa acara dipertandingkan termasuk Junior Boys Group 65 kg, Boys Group 70 kg dan Boys Group 75 kg. Antara negara yang menyertainya Turkmenistan, Macau, China, Republik Islam Iran dan New Zealand. Acara Boys Group Children 42 kg dan 45 kg, Boys Group Junior 48 kg, 52 kg, 56 kg dan 80 kg berlangsung pada sebelah petang.